الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dengan kurnia daripada Allah, ikhwan, kita boleh adakan lagi satu majlis ta'lim. Alhamdulillah. Ini kita namakan majlis ta'lim bersantai. Sebenarnya cara macam ni, inilah yang lebih wujud di zaman Nabi daripada cara kita agak formal duduk di masjid. Sahabat-sahabat ni kalau mereka nak bertanya, terutama sahabat-sahabat Badui, lain sahabat di kalangan Badui dengan sahabat di kalangan sahabat sendiri yang berdarah Quraisy, dia lain. Ini sahabat ahli Mekah, ahli Madinah, mereka sangat jaga rukun negara yang kelima itu, kesopanan dan kesusilaan. Mereka sangat jaga sampai mereka tengok wajah Nabi, Nabi tengok balik, dia pakai tunduk. Yang banyak duk tanya ni adalah Badui. Dia masuk dalam masjid, dia tengok Nabi, dia tak buat tahiyatul masjid, dia duduk. Jadi sahabat-sahabat semua tengok, ni tak kena ni. Tapi kerana Nabi duk ada, dia pun nak tegur, dia pun tak berani menyalahi adab. Badui ni duduk, dengar. Bila dia ada benda dia nak tanya Nabi, dia tanya terus. Dia potong cakap Nabi. Sehingga kan dalam hadis Bukhari menyebut Nabi tengah berkhutbah, tiba-tiba dia bertanya. Sahabat melihat Nabi sambung khutbah tak layan. Di kalangan sahabat kata mungkin Nabi tak dengar kot. Di kalangan sahabat kata mungkin Nabi dengar tapi Nabi tak suka orang potong cakap dia. Tiba-tiba Nabi beralih pada Badui. Nabi kata aina sa'il. Nabi kata mana orang yang tanya aku tadi. Jadi Badui dia macam tu. Kerana Nabi biar dia bertanya dengan spontan, mereka hanya mengambil masa yang terlalu sikit dengan Nabi untuk faham Islam, dan dia menjadi pendakwah di kampung. Ibnu Katsir kata kalau kita baca Quran, kita akan jumpa lebih kurang 12 tempat dalam Quran Allah mulakan dengan kalimah yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Bila kalimah yas'alunaka ini, kata Ibnu Katsir, ini merujukkan inilah yang sahabat Nabi daripada bangsa Quraisy bertanya. Artinya soalan Abu Bakar, soalan Umar, hanya 12 soalan ya. Tapi yang jadi panjang ni, ini semua daripada orang-orang Badui. Depa yang mula tanya, dan bila sahabat Nabi hak lain rasa soalan itu perlu diperluaskan, maka mereka akan buat soalan susulan. Tapi nak mula tanya, mereka tak berani. Seperti mana kalau Nabi bertanya balik, apa pandangan kau? Mereka akan jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang mengetahui. Ini kerana beberapa keadaan. Pertama, kerana Allah turunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Maka bila turun ayat ni, para sahabat takkan bagi pandangan. Melainkan bila Nabi bertanya, mereka akan kata Allah wa rasuluhu a'lam, pasal takut dengan ayat ini. Sehingga kan hadis yang masyhur daripada Abdullah bin Umar berkenaan dengan Nabi tanya, hadis Bukhari, Nabi tanya tentang pokok apakah yang bermanfaat daripada pucuk sampai ke akar.
Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, kata, aku tahu pokok apa tu, mesti pokok kurma. Tanah Harap tak ada pokok kelapa, dia pokok kurma. Pokok pisang pun tak ada, mesti pokok kurma. Kata Abdullah bin Umar, aku takut kalau aku jawab soalan itu, aku mendahului Allah dan Rasul. Maka dia kata pada Nabi, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang maha mengetahui. Tiba-tiba Nabi kata, pohon yang bermanfaat daripada pucuk sampai ke bawah adalah pohon nakhlah, yang pokok kurma. Kata dia, alhamdulillah, ingatan aku sama dengan Allah dan Rasul. Kemudian Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu di atas suara Nabi. Artinya jangan lebih daripada Nabi. Bila ayat ini turun dalam hadis Imam Muslim berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Sabit bin Qais. Sabit bin Qais, dia tak keluar rumah sebulan bila turun ayat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini daripada surah Al-Hujurat. Sebab di kalangan sahabat-sahabat Nabi, suara deras ni dia Sabit bin Qais, sampai Nabi lantik dia menjadi khatib Nabi di Mekah, orang yang baca khutbah di Mekah. Bila dia masuk masjid, dia bagi salam, penuh masjid suara dia. Bila turun ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu angkat suara kamu di atas suara Nabi. Dia takut. Bila dia takut, dia tak mai ke masjid sebulan. Dia tak mau jumpa Nabi. Pasal dia kata apa? Dia kata telah turun ayat melarang aku bercakap, dan sekarang ini aku adalah ahli neraka sebab suara aku kuat. Nak kontrol volume dia dah tak boleh dah. Ini pemberian Allah, tak boleh kontrol. Sehinggalah Nabi hantar Sa'ad bin Mu'az. Dia jumpa Sabit, tanya kenapa tak main masjid. Sabit kata, nak main buat apa masjid, aku ahli neraka. Nabi tanya macam mana dia tahu dia ahli neraka. Sabit kata telah turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu angkat suara kamu di atas suara Nabi. Nabi kata dah, bal huwa min ahli jannah. Sabit adalah ahli syurga. Ayat ini berkenaan dua hal. Yang pertama, orang munafik. Bila dia datang rumah Nabi, dia suka riau-riau daripada pintu. Ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi tak dah bersiap lagi, dia ketuk-ketuk pintu. Lepas itu Nabi yang adab pada orang Islam, mai rumah orang bagi salam. Dalam hadis, Nabi tak bagi kita ketuk dengan tulang. Nabi suruh ketuk dengan tapak tangan, supaya tak mengganggu tuan dalam rumah. Kita dah bagi dengan ni kuat, jiran boleh dengar. Nabi suruh tampak pintu ni tampak 3 kali aja, tak ada jalan. Jangan rasa ni pecah tingkap, rabat, hantar SF, jangan. Yang kedua, ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang tak berpuas hati dengan apa yang Nabi putuskan kepada mereka. Bila Nabi putus satu hukum, dia tak puas hati. Dia dalam hati ni ada haraj, ada rasa macam tak seronok, ada rasa beku hati. Awak Nabi cakap macam tu, awak Nabi kata lagu tu. Maka ini kita baca ikhwatul iman di dalam sirah, mengapa sahabat Nabi mereka tu sangat jaga adab dengan Nabi. Dahulunya dalam surah Al-Mujadalah, Allah cerita syarat untuk bertemu dengan Nabi. Walaupun orang dah sampai ke Madinah, Allah meletakkan syarat, iaitu siapa nak masuk jumpa Nabi, dia disyaratkan bersedekah dulu. Tak kalau Allah tak benarkan Nabi keluar layan orang ni, dia kena sedekah. Sehingga kan jadi berat di kalangan sahabat nak jumpa Nabi, kena sedekah. Maka Allah pun memansuhkan hukum sedekah dalam surah Mujadalah ini. Maka daripada hari itu Allah membuka ruang yang agak luas. Sebab Allah memelihara Rasul utusan dia. Allah tak mau orang cakap lebih kurang, Allah tak mau orang perli kepada Rasul dia. Sampai dalam surah At-Taubah Allah katakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Adakah dengan Allah, dengan Rasul, adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kamu nak bermain-main?
nanti kamu jadi kafir walaupun kamu sedang mengaku kamu beriman kepada Allah. Jadi menjaga adab itu para sahabat sangat takut. Bila Nabi mengajak, mereka akan tunduk. Bila Nabi kata sesuatu, mereka akan kata waqalu sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar ya Rasulullah. Ya, kami akan patuh ya Rasulullah. Tapi yang buat soalan jadi banyak ni badui-badui. Dan Nabi pun tak menghalang sangat badui ni. Masa tu masjid pun tak ada tanda-tanda yang macam kita. Dia rasa nak kencing, dia pergi ujung tu, dia pergi kencing. Dia biasa hidup lagu tu. Nabi kata jangan marah dia. Kerana beberapa keistimewaan dia, Nabi menjawab beberapa hukum. Jadi majlis kita bersantai-santai ni majlis yang bagus. Dia tak ada pantang larang. Nak sambil dengar, nak minum ayam ke, apa ke boleh, tak ada masalah. Asal nak isap rokok, keluar pergi isap. Dia tak ada apa, dia no halnya, dia tak ada pantang. Dia lebih kepada bersantai. Ikhwatul iman, satu perkara yang selalu kita pergi mana pun kita bersyukur, iaitu Allah Jalla wa'ala memberi kepada kita petunjuk dia. Ini rasanya paling mahal sekali, paling mahal. Dan petunjuk Allah Ta'ala itu bukan saja Al-Quran, tetapi sunnah Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sebut apa dia? Nabi kata, apabila diturunkan kepadaku Al-Quran, Nabi kata diturunkan kepadaku Al-Quran, masa diturunkan Al-Quran, wa unzila ma'ahu misla, ketika diturunkan Al-Quran, diturunkan sesuatu bersama dengan penurunan Al-Quran. Bukan bila Quran turun, bukan saja dia Quran turun, tapi ada benda lain turun. Dia mislahu wa ma'ahu, dia sama macam Quran dan dia bersama dengan penurunan Al-Quran. Kalau diturunkan ayat wal asri innal insana lafi khusr, maka diturunkan saudara kembar kepada surah itu. Diturunkan liila fi Quraisy, diturunkan utitu mislahu wa ma'ahu. Ada satu lagi yang kamu tak tahu. Imam Ahmad, orang yang meriwayatkan hadis ini, dia menyatakan itulah maksud Nabi sunnah. Kerana tidak ada ayat Quran yang sunnah tidak memberi pencerahan. Tidak. Sehingga kan ayat-ayat Quran ni tak perlu kita nak fikir macam mana nak tafsir, macam mana nak faham, sebab dia diturunkan kepada Rasul yang maksum. Ketika diturunkan Quran, Allah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayat ini sangat dahsyat. Allah cerita macam mana wahyu itu diturunkan kepada siapa, malaikat mana yang membawa, dan bagaimana jiwa dan perasaan Muhammad tidak bercampur di antara wahyu dan hawa nafsu, tidak bercampur, walaupun benda itu ada dalam satu diri. Dan juga dalam surah Al-Ahqaf, dalam surah Al-Haqqah, Allah menyebut beberapa tempat, kalau sekiranya Muhammad menyampaikan berlainan daripada apa yang kami turunkan, kami la'akhadnahu bil yamin, kami akan pegang tangan kanan dia, kami akan pusing dan kami akan sentak jantung dia terhampak di atas dada dia. Ini semua menunjukkan kepada kita, ikhwan, betapa bila Nabi bercakap tentang sunnah Nabi, dia sesuatu yang besar. Sehingga kan kita tak berhak meragui sunnah, tak ada hak. Dan dia akan jadi pembimbing kita dunia dan akhirat. Kata Abu Aliyah, Allah bagi padaku iman, Allah bagi padaku Islam, dan Allah bagi padaku sunnah. Karena aku dapat Islam, aku tak jadi orang kafir, maka aku ada peluang masuk syurga. Allah bagi padaku iman, kerana Allah bagi padaku iman, aku tak jadi macam mana orang Islam yang jahat-jahat, yang tak ada iman. Kemudian Allah bagi padaku sunnah. Kerana Allah bagi padaku sunnah, aku dapat faham Islam itu dengan jalan yang benar. Ramai lagi yang mengaku Islam, mukmin, tapi cara dia faham ayat tak betul. Cara dia buat kesimpulan daripada ayat itu tak betul.
Ada pihak ambil ayat Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepada kamu yakin. Dia kata, macam mana saya nak sembah Tuhan sedangkan saya belum yakin? Dia putar belit ayat tu. Ayat itu telah ada hadis Bukhari menafsirkan al-yaqin, iaitu al-maut, mati. Ketika matinya Osman bin Maz'un, Nabi kata atahul yaqin, telah datanglah kepada dia al-yaqin, yang Allah firmankan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sunnahlah yang menyelamatkan kita daripada salah faham ni semua. Kerana itu syukur kita juga kita dapat faham sunnah. Dan bukan senang nak faham sunnah ni. Macam kita selalu berbincang dengan orang, kenapa susah sangat orang nak faham sunnah? Terlampau susah, ya kawan. Bukan kata sunnah ni terlampau besar. Orang nak tukar daripada satu parti kepada satu parti macam mana? Ini melibatkan masa depan, bukan saya kempen lah, contoh. Kenapa berat? Ya sahabat, contoh saja, contoh, tak ada apa-apa. Kenapa berat? Berat kerana pada sebahagian orang, perjuangan dia masuk satu bahagian parti, ini bermakna kehidupan dia. Kalau dia keluar, bermakna dia telah khianat kepada diri dia, negara dia, bangsa dia dan agama dia. Itu cara dia faham. Bila dia faham satu benda macam tu, senangkah kita nak suruh dia? Macam orang kafir, kita tanya kat dia satu soalan yang mudah, bila you nak masuk Islam? Soalan kita mudah, tapi tahu tak apa kesan pada dia? Dia nak kena tinggal satu benda dia percaya hidup. Takkan macam tu je. Kita kata kat dia, jangan fikir banyak-banyak masuk Islam. Hang kata kat dia, jangan fikir. Macam dia kata kat kita, jangan fikir banyak-banyak join Buddha. Gila kita nak join Buddha. Ya, pasal tu ganjaran untuk orang masuk Islam adalah hadis Imam Muslim. Nabi kata apa? Tidak ada ganjaran melainkan Islam akan potong semua hidup dia lama-lama. Dia seperti mana mak dia lahirkan dia hari ini. Syurga. Dia pernah sembah apa, semua Islam tak mau ambil tahu. Pasal apa? Perubahan itu bukan kecil. Bukan kecil. Macam tu juga kita cakap sunnah. Cuba bayang, dia percaya dah kalau dia sembahyang subuh dia tak baca doa kunut, solat subuh dia tak lengkap. Itu kepercayaan dia. Tiba-tiba kita jumpa dia, kita kata sebenarnya solat subuh ni lebih lengkap tanpa kunut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kosong sahabat, boleh duduk. Boleh duduk. Hal lelaki duduk sana, perempuan duduk sini. Boleh duduk. Antum boleh bayang, kita kata orang percaya dah. Kalau dia sembahyang subuh dengan kunut, itu paling lengkap. Tiba-tiba kita kata tak baca kunut lebih lengkap. Jam otak dah. Kompos hidup tu dia nak pusing balik macam mana? Dia kata main-main yang cakap ni. Kita kata tak. Dia percaya dah hidup. Mati satu orang, malam 1, malam 2, malam 3 buat kenduri tahlil. Dia percaya itu adalah penyelamat kawan duduk dalam kubur. Tiba-tiba kita kata tak buat lagi selamat. Dia cegih kat kita, mata dia tak balik, tak beliak macam dia. Dia kata hang cakap elok-elok. Sebab apa? Kita nak mengubah kepercayaan. Bukan senang. Susah ya kawan. Dia dah percaya dah, dia dah ambil wuduk cantik-cantik, dah elok-elok dah. Dia terkena bini dia, kulit bini dia. Dia pergi ambil wuduk lain. Tiba-tiba kita kata, tak batal tu bini kita. Dia jegir kita. Hanya dengan main-main dia kata, aku nak sembahyang ni. Kita kata awak susah sangat hang nak bertukar. Memang susah, itu kepercayaan, itu agama. Karena itu kita kena syukur, hati kita dilembutkan oleh Allah menerima apa Nabi Muhammad bawa. Pasal itu dalam ayat 65 daripada surah An-Nisa, Allah katakan satu perkara yang kita kena usahakan. Allah kata, fala wa rabbika la yu'minun. Sekali-kali mereka tidak beriman kepada fala wa rabbika, demi Tuhanmu sekali-kali mereka tidak beriman, wahai Muhammad.
hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehinggalah mereka sanggup menerima engkau sebagai pemutus hukum terhadap apa yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita, ketika mereka terima engkau Muhammad, dalam hati mereka tidak ada kekusutan, tidak ada perasaan ragu-ragu. Dia terima keputusan Nabi, dia tak main ragu-ragu, boleh selamat ke aku ni, boleh selamat. Tak ada perasaan tu. La yajidu fi anfusihim haraja. Haraj bermakna rasa sempit, tak ada. Wa summa qadaita, dan menerima apa yang kau putus itu Muhammad dengan penuh lapang dada. Wa yusallimu taslima, dan menyerah diri kepada keputusan Muhammad dengan penyerahan yang selamat. Ini Allah minta daripada kita, dan susah ikhwan kita nak buat. Sebab sebelum kita sampai saat ini, kita dah ada adat, kita dah ada ilmu yang kita belajar. Dan ilmu yang kita belajar dengan ilmu yang kita jumpa pada abad ini, dua benda yang kontradik, berbeza. Hak itu kata batal sentuh suami isteri, ilmu baru kata tak batal. Hak ilmu lama kata kalau tak buat kenduri pada orang mati, habis lah. Macam orang tanya kan, habis ustaz, kalau tak buat kenduri tahlil, dia mati, habis nak buat apa? Tanam lagu tu lah. Habis dia duduk dalam kubur, dia kalau mak kita 10 tahun dia belah kita pergi kambuh lagu tu je. Habis tak ada apa-apa kita bagi kat dia, dia belah kita 10 tahun. Benda tu main. Macam mana dua benda yang berbeza. Dulu kena baca kunut, tak ada buat sujud sahwi. La pula kunut pun tak payah, sujud sahwi pun tak payah. Habis sembahyang subuh dengan sembahyang lohak, beza apa dia kata? Dah kunut tak ada? Sangat berbeza. Tapi siapa yang boleh ada lapang dada dalam ayat tadi? Siapa yang boleh ada rasa benarnya Allah dan Rasul, macam perkataan sahabat, sami'na wa ata'na. Seperti kata para ulama hadis, bila orang bercakap tentang Nabi, kalau orang bercakap tentang Quran, kita mudah, kita tanya surah apa, ayat apa, kita boleh semak, dia mudah sikit. Tapi kalau orang bercakap pasal hadis, susahlah. Para ulama hadis kata kita kena bertanya, awak baca hadis ini daripada siapa? Maka orang yang baca hadis, dia kena sebut hadis itu daripada siapa. Dia kata jangan tanya janji dia hadis, tak boleh. Benda tu tak boleh meyakinkan orang. Kena bertanya. Kerana dalam ilmu hadis dua perkara penting, satu sanad, satu matan. Satu matan, satu sanad. Matan apa dia? Kebenaran ungkapan itu, teks itu. Sanad dia apa? Kebenaran orang yang membawa hadis-hadis itu. Dua perkara ni kena benar. Kalau tak ada orang boleh membenarkan dua benda tu, macam mana itu nak dikatakan agama? Sebab bila kita kata Nabi kata, bermakna kita kata diturunkan daripada Jibril kepada Nabi, diberi oleh Allah kepada Jibril. Dan dakwah ini berat. Macam mana kita nak tahu? Kita tahu Quran, kita kena baca ayat dia, kena baca surah dia. Kalau hadis, kita kena baca sahabat yang dengar, bukan kita. Ketika hadis itu boleh dikenal pasti sahih matan dia, sahih sanad dia, maka kita kena ada syarat dalam ayat kita baca tadi. Apa dia? Yuhakkimuka, kena terima Muhammad sebagai pemutus hukum. Kena terima. Kalau dia habaq hadis itu lemah kita tak terima lagi. Sebab lemah bermakna lemah, weak, mana boleh terima. Orang lemah pun nak bawa kereta, kita tak bagi. Saya tak larat, duduk sebelah. Nak bawa kereta, tak boleh. Langgar lampu merah, aksiden, orang pergi supermarket, dia masuk Petronas. Jadi macam-macam, tak boleh. Kalau lemah pun tak boleh bawa, bagaimana lemah boleh membawa agama? Ini satu benda yang tak benar. Mahkamah pun menolak, hujah-hujahnya lemah. Tiba-tiba kita nak bawa hujah agama yang lemah di hadapan Tuhan, lebih ditolak sebagai agama. Lemah bukan agama. Agama ni dia kena benar. Karena itu Allah katakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah.
Kalau agama ini kamu ikut kebanyakan manusia beragama dan kamu beragama, Allah kata takut kamu terkeluar daripada jalan Allah. Orang buat, kita buat, dan tanpa kita tanya ayat apa, surah apa, tanpa kita tanya matan dia macam mana, sanad dia macam mana. Kalau hadis itu riwayat siapa? Bukhari, Muslim, alhamdulillah tahu dah nama ulama yang mencari dan apa nilai hadis itu pula, hasan ke, sahih ke, lemah ke, mesti diberi penjelasan. Bila ni semua dapat dikenal pasti dengan baik, ikhwan, maka kita kena menerima dengan lapang dada walaupun dia berbeza dengan semua yang kita tengok dan pernah kita. Anas, hadis Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata ada 3 tanda halawatul iman, manis iman. Satu tanda kalau orang itu dapat manis iman, apa dia? Dia ini satu orang yang ayyuhibballah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia sangat mencintai Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya. Jadi bila kita tahu benda itu benar, matan dia sahih, sanad dia sahih, kita kena kasih itu lebih daripada apa ada depan mata kita. Kalau kita tahu Nabi tak buat, kesahihan hadis telah menunjuk Nabi tak buat, benar Nabi tak buat, maka kita terpaksalah tolak adat ke apa ke, kena tolak. Suka tak suka, ini prinsip beragama. Dan yang ni macam mana nak fahamkan orang banyak-banyak ni? Dan kita pun boleh fikir, zaman kita mula-mula mendengar, kita pun ada juga perang sabilillah dalam hati, nak terima. Kita pun ambil masa sikit, mana ni, macam mana. Kemudian kerana kita mengkaji, kita bertanya, kita juga ada usaha yang kita buat, munakasyah kita, mutalaah kita, akhirnya kita bertemulah dengan, bukan kita bertemu, akhirnya kita mampu menerima kebenaran itu. Pasal itu ada doa Nabi ajar pada kita kan, Allahumma arini haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arini batila batilan warzuqni ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhillu. Ini hadis Bukhari. Yang benar itu tunjuk dalam wajah yang benar dan rezekikan kami kekuatan untuk ikut. Yang batil itu tunjuk dia batil, rezekikan kepada kami untuk tinggal, dan jangan ya Allah Engkau pakaikan kepada kami kesesatan, nanti kami akan sesat ya Allah. Jangan sampai sesat tu jadi pakaian. Bila sesat jadi, antum bayang satu orang berpakaian, tiba-tiba kita suruh dia tanggal pakaian dia, apa akan jadi kat dia? Dia senyum ke? Bukan kata kita ni anak kita kecil-kecil ni, kecil-kecil dia tahu apa sangat kan. Mai orang ramai lagu ni, kita kata dia buka baju, mampus dia menangis nak situ. Tak mau. Kenapa? Pakaian bererti menutup aib. Apabila satu orang itu telah percaya sesuatu itu sebagai pakaian diri dia, tiba-tiba kita suruh dia buang. Dia dah pakai dah benda tu sebagai agama. Dia dah pakai dah, tiba-tiba kita kata buang. Oh, bahaya. Kita macam kita suruh dia tukar agama, tak boleh terima dah. Apa itu berlakulah pemberontakan dalam kita punya mujtama' ini, masyarakat kita ni memberontak, tuduhan jadi. Jadi bagi orang yang bertemu dengan hidayah Allah dan Rasul ini, dia kena bijaksana bercakap, bijaksana menyampai. Sebab dalam usul salasah, dalam buku yang bernama Usul Salasah, yang pertama kata dia kita kena menuntut ilmu. Dan Ibn Qayyim masukkan dalam jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu ialah menuntut ilmu. Setelah tuntut ilmu, kita kena beramal dengan ilmu yang kita tuntut. Setelah itu, kita kena bersabar dengan apa yang kita amal, dan kita kena sampaikan kepada orang. 4 perkara itu adalah satu step semua kita akan lalui. Zaman mengaji lain, zaman kita sengak belajar kumpul maklumat. Zaman beramal pun kita sengak, kita istiqamah. Zaman kita menyampai, itu kena hati-hati. Sebab kita kena sabar, as-sabru. Kita kena sabar di atas kesakitan yang kita jumpa.
Kata orang mula sakit telinga, pedih sampai hati. Orang tengok kita, orang jalan kelai, orang dah rasa. Cara orang pandang kita, cara dia pandang kita tahu. Kita tahu. Body language dia tu, kita tahu apa dia nak sampai kat kita. Kita sampai, dia pergi. Kita keluar, dia duduk. Oh, semua ni kita kena sabar. Dan kalau kita tak ambil risiko ni semua, maka cahaya ilmu, cahaya kebenaran, cahaya sunnah, dia akan padam. Dia akan padam. Para ulama sunnah semua sepakat mengungkapkan kalimah, apabila adanya satu bid'ah, maka akan mati satu sunnah. Untuk mematikan satu bid'ah, mesti hidup satu sunnah. Sunnah, dia mematikan bid'ah. Bid'ah, dia akan mematikan sunnah. Kalau kita pergi kenuri kenara rumah orang, ya, kita pergi tegakkan sunnah. Baik kita makan, kita nak balik, kita doakan tuan rumah. Allahumma barik lahum mimma razaqtahum waghfir lana wa lahum. Tegakkan satu sunnah, akan mati satu bid'ah. Baik kita makan, kita gelak kokah, kita kata okey, bye, see you later pula. Masuk kereta balik. Tak ada satu sunnah. Automatically. Kalau kita tak buat satu sunnah, bermakna kita telah hidup satu bid'ah. Kita telah hidup satu bid'ah. Macam dalam kereta tadi kan, duk sebut dalam kereta tadi. Contoh orang dulu-dulu kan, dia tak ada satu sunnah, dia naik satu bid'ah. Orang dulu-dulu, mungkin zaman saya kecil-kecil dulu, dia kalau, contoh ala kereta tadi, dia kalau ada anak gemuk-gemuk, ataupun anak dia tak apa cantik lah, dia tak bagi sebut gemuk kan? Dia cari ganti nama lain. Kata, budak ni gemuk, jangan. Tak payah kata gemuk, dia gemuk lagi. Budak ni tak elok, jangan, nanti tak elok. Ganti nama lain. Kalau dia gemuk, comelnya, comel. Dibubuh kalimah tu. Pasal apa? Dia ada benda percaya. Percaya apa? Dia percaya kalimah tu boleh mengubah takdir. Ada masalah. Lah ni budak OKU, budak kurang upaya, dia tukar nama apa, istimewa, kanak-kanak istimewa. Ini orang istimewa, ni budak istimewa. Kalau kita tanya dengan jujur, ada anak lagu tu istimewa tak? Apa dia istimewa? Tak ada istimewa. Mungkin dia bubuh nama kanak-kanak istimewa tu supaya orang tak hina budak tu, mungkin, kita tahu. Tetapi jangan bubuh nama itu nak menukar takdir Tuhan. Kenapa? Kalimah-kalimah ni orang ungkap setelah orang lupa kalimah-kalimah sunnah. Satu benda depan kita buruk ke baik, bodoh ke cantik, agama mengajak kita ungkapan-ungkapan sunnah. Kita tengok budak tak elok, cacat, kita tengok dia, kita kata Masya Allah dia cacat, kita kata Masya Allah, kita kata Barakallah dia cacat. Supaya di atas apa Tuhan bagi pada dia itu, dengan maunya Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap pemberian Tuhan. Kalimah ni telah tidak diiringi, dia tak ada arah. Kita tengok-tengok, jangan kata dia cacat, nanti mak dia terasa. Jadi kita diajak menipu. Dalam mengungkap, kita diajak menipu. Istimewa. Katalah Allah takdir anak kita kena lagu tu, kita rasa istimewa kan? Kita takkan rasa istimewa. Yang kita doa siang malam pagi petang minta dia sembuh. Kalau dah istimewa, minta sembuh buat apa? Katalah kita ada kereta istimewa, kita ada rumah yang istimewa, nak tukar? Tanya tuan rumah sahabat kita, dapat rumah lagu ni, tukar flat mah 2 bilik. Kawan tu kata dia duduk flat istimewa, ni rumah ni istimewa. Istimewa dah, mai nak tukar tak dengan rumah banglo? Pasal apa nak tukar? Kalau dah kata tu istimewa, tukar buat apa? Tapi manusia duk berdoa, ya Allah bagi sembuh, bermakna sakit bukan istimewa. Tapi kenapa tak diiringi dengan nama-nama Allah? Kita kata Masya Allah, Masya Allah, qadarallahu ma yaf'al. Dengan kuasa Allah lah benda ni jadi.
Ya, kita tengok, kita sebut hakikat dan kita susuli dengan nama-nama Allah. Subhanallah. Bila kita tak cakap benda macam tu, tempat sunnah ditutup dengan benda bid'ah. Dan benda bid'ah dia menyalahi asas agama. Kata subhanallah, budak lah tak subhanallah dah. Budak lah kita cakap dengan dia tak ada subhanallah, terfuyo. Dia tak ada, mana ada subhanallah, mana ada masya Allah, mana ada Allahu Akbar. Bila tempat itu tak ada sunnah, dia mesti akan ada ungkapan-ungkapan yang bukan sunnah. Dan ungkapan itu tak ada makna apa pun. Karena itu kita kena tahu, para ulama sunnah menyatakan bila mati satu, bila di tempat itu tak ditegakkan satu sunnah, kau akan dapat melihat bid'ah akan duduk tempat itu. Kita tak baca doa rumah kahwin, rumah orang kenduri, kita tak baca doa. Habis tempat doa tu akan ada apa? Dia akan ada benda yang berlawanan dengan sunnah itu. Dia akan ada ucapan kosong, dia akan ada benda-benda yang tak patut disebut, dia akan ada muzik. Tempat itu telah mengambil alih sunnah, dan bila naik satu bid'ah, mati buat selama-lamanya satu sunnah. Demikianlah masyarakat kita. Sunnah ni jadi satu, sunnah ni di masyarakat kita ni dia jadi macam mana hantu. Takut puaka. Lah gambar di wayang ni paku nama gambar. Dan kita tahu paku pakis ni paku saja. Jadi hantu. Bila tengok orang semayang begini, tengok orang buat begini, dia main tasawur, dia tu mula berjalan. Kenapa ikhwan? Kerana sunnah tidak digerakkan. Pasal itu ada beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang sesiapa yang menegakkan sunnah di akhir zaman, Allah akan memberi kepada dia pahala-pahala yang besar. Di antaranya Nabi kita menyebut tentang fatuba lil ghuraba. Ini hadis Imam Muslim. Nabi memberi kalimah bahagia, Nabi bagi kalimah ketenangan, Nabi bagi kalimah fatuba. Fatuba bermakna orang itu tidak akan, kalau bahasa utara, dia tak akan raplah, dia tak akan gusar, dia tak ada rasa takut. Dia akan ada jiwa yang kuat. Fatuba lil ghuraba. Kalau dia ikut Quran, dia ikut sunnah yang benar, dia adalah orang bahagia dengan pelik dia tu. Nabi disebabkan dia pelik, pasal ungkapan orang dia pelik. Di sisi Allah dia benar. Fatuba lil ghuraba, kalimah bahagia. Hari ni orang pergi seminar nak bahagia. Nabi kata tuba lil ghuraba, orang tak nampak. Bahagia ada pada orang yang faham sunnah. Dalam hadis Nabi sebut apa dia? Anzalallahu alaihi musakinah. Allah turun kepada mereka sakinah. Sakinah. Apa dia sakinah? Sakinah bermakna keseraksian. Kita tengok suami isteri, kita kata hampa berdua ni pasangan sakinah. Apa dia? Ada seraksi. Jiwa kita tenang dengan dia, dia pun boleh terima kita. Yang tu orang panggil sakinah. Pasal itu dalam Quran kata apa dia? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan daripada kamu itu pasangan laki perempuan, litaskunu ilaiha, supaya laki dengan perempuan ni bila berjodoh, depa ada sakinah, taskunu, cenderung. Kita boleh terima semua perangai dia, dia boleh terima semua perangai kita. Itu nama dia sakinah. Sakinah ni keseraksian kita dengan agama. Di akhir zaman Nabi kata, siapa terima sunnah aku, Allah bagi pada dia keseraksian antara dia dengan sunnah aku. Yang ni yang tak ada, Allah cabut sekarang. Seraksi umat hari ni, dia seraksi dengan benda-benda yang macam tadi lah. Orang ni kalau masuk rumah baru, boleh bayang apa dia nak buat. Doa, baca Yasin. Kalau tak buat benda tu, dia kata rumah ni panas. Bubur lah aircon macam mana pun. 5 kuda ke 6 kuda ke hambur aircon, dia kata panas ni pasal tak baca Yasin lah. Kita kata dalam hadis, dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, Nabi kata apa dia? Nabi kata dalam rumah itu
Kalau nak supaya syaitan tak singgah, Nabi kata suratul Baqarah. Nabi sebut, baca suratul Baqarah. Keluarga tu baca suratul Baqarah. Nabi kata dalam rumah tu kalau nak al-khair, kebaikan, Nabi kata sembahyang sunat semua dalam rumah. Nabi kata dalam hadis, jangan jadikan rumah kamu macam tanah kubur. Tanah kubur orang tak sembahyang, maka sembahyanglah sunat di rumah. Hak wajib semua di masjid, hak sunat semua buat di rumah. 3 perkara ni Nabi susun. Kebaikan diunan dengan sembahyang sunat, hantu setan dihalau dengan suratul Baqarah. Nabi kata dalam rumah kita ni, kita sembahyang sunat, rumah tak nampak macam kubur. Kubur ni sepi, rumah sepi, jiwa sepi. Kita buat sunat-sunat. Tapi orang hari ni dia tak nampak benda tu. Jiwa dia dah tak ada sakinah, tak ada serasi dengan agama. Bila sebut sunnah, dia mula orang tua macam mana, nuhat depa macam mana. Tu rumah hujung hari tu dia tak buat pun macam, dia kira rumah hujung. Dia tak kira had dia tu. Nabi ajak lagu mana? Ini satu benda Allah dah cabut apabila kita tak duduk dalam majlis ilmu. Lebih-lebih macam ni, tuan rumah kita dia buat majlis taklim macam ni. Dalam hadis Muslim, Nabi kata malaikat mai. Kita tak payah buat internet, malaikat friend dengan kita dalam Facebook. Tak ada friend dengan malaikatnya. Tapi kita buat majlis taklim, Nabi kata apa dia? Malaikatan sayyaratan fudlan yabta'una majalis dzikr. Allah ada malaikat yang sayyarah. Sayyarah ni dia bergerak pantas. Pasal tu kereta orang panggil sayyarah, pasal kelajuan. Malaikat sayyarah ni dia bergerak pantas. Dia duduk di langit, dia nampak di bumi ni macam satu cahaya bintang. Maka pantas dia datang. Sebab dia nampak majlis ilmu macam cahaya bintang. Oh subhanallah, mau apa ni? Tak payah makan berhenti puasa 5-6 hari nak kawan dengan malaikat. Tak payah buat majlis taklim. Rumah kita bahagia, rumah kita tenang, jiwa kita puas. Kerana itu ikhwan, kita kena ada jiwa yang sakinah. Keluarga sakinah tu satu bab. Jiwa yang sakinah boleh menerima hidayah Tuhan. Ya, kalau sampai peringkat jiwa kita ni tak boleh menerima hidayah Tuhan, kita kena takut kepada Allah. Kita kena ada macam sahabat Nabi. Saya contohkan seorang sahabat Nabi. Nama dia Abdullah bin Busrin. Ini hadis Imam Muslim. Abdullah bin Busrin, dia kata satu hari Nabi mai rumah. Nabi mai rumah bapak dia. Busrin ni bapak dia. Bila Nabi mai rumah pak dia jamu makan lah. Pak dia jamu makan. Kita memang sunnah orang mai rumah kita jamu makan. Kecuali dia kata dia tak mau makan, jangan jamu. Dia kata dia tak mau, kita jamu juga, itu kita salah adab. Lepas itu kita boleh bertanya, tuan nak makan ke? Masak siap-siap, tanya nak makan ke? Kalau nak makan, saya baru nak pergi masak. Yang tu nampak sangat tak mau masak. Dia masak, tanya kat dia, nak makan? Nak makan kita hidang. Tak mau makan, kita buat cara tak mau makan. Nabi mai, dia hidang makan. Dia hidang makan. Makanlah cara orang Arab makan. Habis tu orang Arab lepas makan lah, makan buah lah, makan tu lah. Memang tabiat orang Arab sambil lah. Kalau dia makan apa pun dia tak makan buah, dia rasa kosong. Last sekali orang Arab beberapa negeri, last sekali dia bagi satu gelas kecil je, dia buat teh O, dia panggil syaihar, teh O panas. Jadi bila kita makan teh O panas itu adalah alamat lah. Lepas makan hamba pula orang. Dia buat teh O panas tu cara dia nak hambat lah. Tapi dia hambat dengan begitu sistematik. Dia tak tanya macam kita kan. Orang tua kata nampak gelap macam nak hujan. Tu faham ha. Orang tua lama. Dia tak tanya hang bila nak balik. Dia kata nu gelap macam nak hujan. Tetamu ni pula tak faham. Dia kata bawa payung tak apa. Kawan tu terbakar. Arab dia bagi satu teh kecil panas. Bila kena teh kecil panas tu, kita balik elak. Nabi pun macam tu makan. Tapi Nabi lebih suka makan susu kambing pada zaman hari itu. Habis Nabi makan semua,
Tapi pun pi dekat, mungkin Nabi mai dengan himar ke, dengan kuda, Nabi pi nak naik. Kata Abdullah, bapa aku Busrin ni ikut Nabi, bila sampai dekat kenderaan Nabi tu, dia kata sepatah kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tolong doa sikit kat aku. Tolong doa sikit. Aku ni tak harap apa daripada hang ya Rasulullah. Kalau apa yang aku ada ni, makan ke, minum ke, harta benda ke, aku bagi ke hang. Tapi daripada hang ke aku tak mau apa-apa. Aku mau satu je, baca doa sikit hang Rasulullah. Maka bila dia kata lagu tu, Nabi duduk dekat kenderaan tu, Nabi baca doa. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, dia kata doa Nabi baca ini adalah doa yang sangat berkat. Bahkan doa yang menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Tak ada satu ungkapan doa boleh seelok macam ni. Kata Nawawi, bila kita pergi rumah orang, kita nak balik, kita baca doa ni ke orang. Lebih-lebih kalau dia jamu kita. Kalau dia jamu kita, baca doa ni kata. Doa apa yang Nabi baca? Nabi baca beberapa ungkapan. Allahumma barik lahum mimma razaqtahum, waghfir lahum warhamhum. Takat tu. Takat tu Nabi baca. Tapi dia punya seronok, dia Arab. Nabi sebut pun bahasa Arab, dia faham. Kita Melayu kan, sebut lagu Arab, dia kena tengok terjemahan, tu pun tak faham. Tak boleh faham. Perkataan Arab tu kita tak boleh faham. Taukid yang mana, kan, dia punya hasyar dia tak mana, tak boleh faham. Nabi sebut beberapa ungkapan, 3 ungkapan masa. Allahumma barik lahum fima razaqtahum, 1. Waghfir lahum, 2. Warhamhum, 3. Tapi kata Nawawi, inilah doa yang menghimpunkan kebaikan antara dunia dan akhirat. Apa Nabi doa? Nabi kata, ya Allah, berkatilah rezeki yang engkau anugerahkan kepada mereka, yakni kepada keluarga Busri ini. Sebab dia bagi aku makan, dia bagi semua. Aku nak balas balik macam dia bagi, aku tak mampu. Cuma aku minta hang balas dalam bentuk hang turun berkat dalam rezeki dia. Waghfir lahum, niat dia punya ikhlas itu, ya Allah, aku minta kau balas dalam bentuk kau ampun dosa mereka. Warhamhum, dan aku minta kau rahmati keluarga yang baik-baik ini. 3 ungkapan. Kata Abdullah bin Busrin, dia dengar Nabi doa pada bapa dia lagu tu. Dia kata, tak ada satu keseraksian, ketenangan aku rasa, melainkan bila aku dapat sesuatu daripada Allah dan Rasul. Besar hati ni bila, walaupun 3 ungkapan, nak banding Allahumma barik lahum fima razaqtahum, waghfir lahum warhamhum, 3 ungkapan tu dengan doa tahlil, orang baca panjang lagi doa tahlil, tapi berkat dia sangat dahsyat pasal dia diucap oleh Rasulullah. Jadi yang ni kita katakan sakinah. Jiwa kita seraksi dengan hidayah, jiwa kita boleh tunduk pada hidayah. Sakinah daripada kalimah sakana, bermakna dia tetap, dia tenang di situ, dia damai di situ, dia rukun di situ. Sakinah, jiwa dia raksi dengan apa yang diberi pada dia. Macam pokok, kita kata, kita tanam pokok pisang, dia duduk situ lah. Dia duduk situ lah, akar dia masuk ke tanah, dia duduk situ. Dia raksi, tak mana kita panas macam mana pun, dia akan membesar, dia akan keluar buah. Maka kita kata pokok tu sakinah, dia damai, dia rukun dengan tempat tu. Jiwa kita ni nak kena raksi dengan agama. Agama dah elok dah, jiwa kita yang tak tahu nak pasang, dia macam puzzle, semua dah ada elok dah, nak susun macam mana je. Bila kita susun tak elok, dia puzzle tu dia masuk tak kena. Bagi orang tak sabar, bebai, dia buang puzzle tu, dia kata susah. Bukan susah, dia dah bagi siap, dah susun dah elok. Itulah kita duk mengaji siang malam pagi petang ni, kita nak supaya Allah bagi pada kita raksinya kita dengan agama ini. Baik ikhwan, ada soalan nak tanya tak? Seorang ni tu cakap, hadis muasengah. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. saya tanya masalah yang tahlil kita nak buat kat rumah, yang katakan Allah beritahu macam mana untuk buat tahlil.
Biasanya buat bayar macam baca Yasin kan. Jadi kadang-kadang kita tak faham kan. Ada yang kita baca Yasin ni yang mendatangkan dosa mana kan. Ada salah buat teknik buat tu. Tapi kita nak bentuk tahlil macam mana yang datangkan pahala. Tu tahlil macam mana boleh ada pahala nak? Boleh, memang ada. Tapi sebelum ada tu, dari segi ilmu, kita kena tengok beberapa dia punya, kita kata asas ilmu. Kita, bahasa kita lah, bahasa kita tahlil ni bahasa kita. Baca Quran, nak hantar pada orang mati, bahasa kita kan. Sebelum kita sampai ke situ, secara ilmunya, kita kena tahu. Sebelum kita nak ambil tahu pasal tahlil ni boleh ke tak, satu benda menjadi kewajipan kita tahu. Rasulullah tu macam mana? Yang ni adalah satu urusan yang wajib untuk kita ambil tahu. Sebab bila kita sebut orang mati, tahlil dia kait dengan orang mati. Sepanjang hidup Nabi itu tak ada orang mati kah? Bagaimana dia urus? Dan Al-Quran menyebut, wa innaka la'ala khuluqil azim, dalam surah Al-Qalam. Sesungguhnya engkau ini Muhammad mempunyai satu perwatakan yang sangat tinggi, azim. Boleh kita terjemah besar, mulia, agung. Bermakna azim engkau ni Muhammad menyebabkan perwatakan insan yang lain semua berada di bawah engkau. Kalau kita kata si Anu itu warak, dia masih di bawah. Rasulullah ni terlampau tinggi sampai peringkat kalam Allah yang puji dia. Baiknya mak bapak kita tidak ada kalam Allah memuji mak bapak kita, tapi baiknya Rasulullah kalam Allah memuji dia. Ini adalah asas satu. Yang kedua, kita kena tahu bila Nabi kita bergerak dalam hidup dia, dia bergerak dengan selawat daripada Allah dan malaikat. Tidak ada insan yang Quran menyebut Allah dan malaikat berselawat dan Allah mengarahkan mukmin berselawat, melainkan Muhammad seorang. Yang ketiga, kita kena tahu Quran menyebut kepada kita bahawa tidaklah Muhammad itu diutuskan melainkan untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Lain daripada Muhammad, kita sebutlah nama siapa, Cuk Wali ke, dia boleh petik lagu tu aja, pinang tukar jadi mah. Dia tidak diutuskan untuk bawa rahmat, tapi Nabi diutuskan untuk bawa rahmat. Yang keempat, kita kena tahu bahawa Allah menyatakan pada diri Rasulullah itu ada contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik. Yang kelima, kita kena tahu Allah menyatakan bahawa fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu ada masalah, kamu kena kembalikan pada Allah dan kepada Rasul. Bila kita ambil maklumat-maklumat ni semua, menyebabkan tahlil pada orang mati ni semua, dia akan jadi nombor 14. Nombor 1, kita nak tanya Rasulullah yang ayat-ayat Quran kita dah baca sampai pada peringkat kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dia buat macam mana? Isteri dia mati dulu daripada dia. Sahabat-sahabat dia mati dulu daripada dia. Ada sahabat-sahabat mati dalam perang, ada sahabat-sahabat mati sakit. Semua dia alami macam ni semua. Macam mana dia menguruskan jenazah itu? Sirah menunjukkan kepada kita ketika isteri dia mati di Mekah, dia masuk di Madinah, cucu dia mati, anak dia mati, Zainab mati depan mata dia. Ada tidak ada dia menguruskan mereka dengan amalan-amalan yang kita sebut hari ini? Hak nama tahlil malam 1, tahlil malam 2, kena. Akhirnya kita dapat tak ada. Kalau kita dapati tak ada, maka kita dapat buat satu kesimpulan. Apa dia? Orang yang Allah kata dia itu dihantar sebagai rahmat bagi sekalian alam, Allah dan malaikat berselawat pada dia, akhlak dia paling baik, dia adalah Rasul yang dicontohi. Artinya apa yang sepanjang hidup dia buat, itu yang paling baik. Dan apa yang dia tak buat,
Itu yang paling tak baik. Setelah kita tahu asas itu, kita nampak macam tu, baru kita boleh bincang kedudukan tahlil ni. Benda yang tak ada zaman Nabi, baru kita nak bincang. Dengan kita tahu, bila benda tu tak ada zaman Nabi, kita nak bincang, nilai benda tu duduk tahu. Di tempat terbaik kah, kurang baik kah? Dia tetap tak boleh duduk tempat terbaik, sebab Nabi tak buat. Mana mungkin dia jadi terbaik dalam agama ni, Nabi tak buat. Kalau dia terbaik, itulah Ibnu Katsir kata, kata Ibnu Katsir, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Kalau benda tu terbaik, Nabi dan sahabat akan diperintah oleh Allah buat benda tu dulu. Tapi dia buat sembahyang jenazah, dia bagi mandi jenazah, dia doakan jenazah, dia doakan atas tanah perkuburan, dia ajak kita qada puasa untuk orang mati, dia tak ajak kita qada sembahyang untuk orang mati. Dia ajak kita buat haji untuk orang mati, dia ajak kita wakaf untuk orang mati, dia ajak kita sedekah harta orang mati, wasiat-wasiat dia, nazar-nazar dia, faraidkan harta dia, semua dia ajak. Tahlil dia tak ajak. Artinya yang dia tak ajak itu bukan masuk dalam bab yang terbaik. Sebab dia adalah insan yang diutuskan oleh Allah, rahmat bagi sekalian alam. Bila gambar tu kita dapat, baru kita bincang. Artinya kita nak bincang ni benda yang baik, tapi tak akan jadi terbaik. Sebab Nabi tak pernah guna benda tu untuk menolong orang mati. Tak pernah. Quran turun kat Nabi, dan Jibril pun tak pernah bisik, "Muhammad, baca satu ayat, hantar kat Khadijah." Tak pernah. Dan kita tahu zaman Khadijah mati itu, wahyu masih belum sempurna, wahyu masih duk turun. Khadijah dah wafat. Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Yahudi masuk Islam, dia mengaku kata Nabi orang benar, tapi tak dan ucap, dia mati. Nabi kata, "Aku mimpi dia pakai putih." Kalau dia ahli neraka, dia tak pakai putih. Artinya Waraqah mati sebagai orang baik, pun tidak ada riwayat Nabi buat apa-apa pada dia. Yang adanya, Nabi kata, idza sallaitumul mayyit fa akhlisul lahu du'a." Bila kamu sembahyang mayat, kamu kena ikhlaskan doa. Dan antara tanah kubur pun Nabi baca doa. Quran pun ajak kita mendoakan orang mati dalam ayat 10 dalam surah Al-Hasyr. Suruh kita doa, dan doa kita sampai pada orang mati lebih cepat daripada flash yang ada pada kilat tu. Kilat tu dia bagi flash dia kira lambat. Doa kita sampai pada orang mati lebih cepat. Baru kita boleh bincang tentang doa-doa arwah ni. Di sisi mazhab Syafi'i tak ada. Tak ada doa pada orang mati. Tak ada. Bukan doa tak ada ni, apa ni lah. Tahlil baca Quran pada orang mati tak ada. La yasilu thawabuha illa al-mauta, tak sampai pahala Quran pada orang mati. Sebab apa? Dia kata tidak ada contoh daripada Nabi dan sahabat. Di sisi mazhab kita Syafi'i. Di sisi mazhab Imam Ahmad, dia kata sampai. Pasal apa dia kata sampai? Satu, dia kata dalam hadis Bukhari cerita, Nabi pergi jalan-jalan, tiba-tiba unta Nabi naik itu macam nak buang Nabi. Bila Nabi turun, malaikat bagi tahu kat Nabi di sini ada 2 kubur. Tapi telah hilang dia punya nisan-nisan, dia dah hilang. Jadi ada kubur. Nabi pun dengan muka sedih dia bertafakur. Nabi kata satu kubur ni dia kena azab sebab dia tak pandai jaga mulut. Dia pergi mana suka cerita aib orang dan bagi orang berkelahi. Namimah. La yadkhulul jannatan namam. Tak masuk syurga orang jenis mulut macam tu. Dia bagi orang berkelahi. Buruk orang tu dia cerita ke orang ni, tujuan dia apa? Berkelahi. Tak lagi seorang ni Nabi kata dia kena azab. Tapi tak sepatutnya dia kena azab tu. Iaitu ketika dia kencing ataupun dia qada hajat, dia tak jaga kebersihan. Kadang-kadang dengan tangan dia berbau tu dia masuk dalam sembahyang. Pada dia okey dah. Kadang-kadang ayat kencing tu duk menitik, sedangkan dia rasa nak kencing. Mungkin kalut-kalut apa ke, dia pergi macam tu. Menitik di pergi sembahyang, maka dia pun diazab dalam kubur. Maka Nabi ambil apa? Nabi ambil kurma, pelepah kurma tu,
Nabi koyak doa, Nabi pacak tang kepala dia. Nabi kata mudah-mudahan, la'alla, mudah-mudahan, Nabi kata dengan jarit ini, dengan pelepah kurma ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala meringankan siksa kawan tu. Imam Ahmad kata, Nabi kata mudah-mudahan akan diringankan. Dengan apa? Dengan pelepah kurma. Kalaulah pelepah kurma yang Nabi pacak boleh bagi keringanan, apatah lagi Quran. Quran lebih mulia daripada pelepah kurma. Maka berdasarkan itu, kata Imam Ahmad, pahala Quran lebih baik daripada pelepah kurma. Ini dalam ilmu kita panggil apa dia? Qiyas. Qiyas. Kemudian Imam Ahmad letak cara macam mana kita nak bagi, kita nak hantar pahala Quran pada si mati. Pertama, kata Imam Ahmad, orang yang baca Quran ini nak hantar kepada orang mati, dia kena berhati-hati. Satu, dia kena ada niat yang ikhlas. Yang kedua, dia membaca hanya Quran. Artinya yang dia baca itu Quran, bukan zikir-zikir dan bukan campuran-campuran apa nama ayat Quran. Dia baca satu surah, habiskan, lepas tu dia hantar pada si mati. Yang ketiga, dia pastikan dia tidak ada apa-apa upah daripada apa yang dia baca. Ini yang saya katakan ni kita boleh jumpa dalam satu buku nama dia Al-Azkar, tulisan Imam Nawawi, ditulis di situ. Kata Imam Ahmad, baca ada habis Quran, sendiri kita baca. Kita tak baca ramai-ramai, sebab kalau baca ramai-ramai, bila dah kita baca surah kuat, dia automatik. Seorang baca kuat, hal lain kena tadabbur, kena tengok. Kalau kita duduk ramai-ramai baca dengan surah pelan-pelan, tak apalah. Ini kata Imam Ahmad. Bila dah kita habis baca katalah Yasin, habis dah kita baca, takat mana kita mampu berhenti, kita pun tadah tangan. Kita kata, ya Allah, sampaikanlah pahala ni kepada si fulan. Dengan kita mematuhi 3 syarat tadi, kata Imam Ahmad, mudah-mudahan Quran itu pahala dia bermanfaat kepada orang yang mati. Imam Syafi'i kata pada Imam Ahmad, kau ambil hadis tu kau buat hujah, tak kena. Sebab apa? Kalau kau nak hantar pahala Quran berdasarkan hadis itu pada orang mati, maka kau kena lihat hadis tu elok. Yang pertama, Nabi dengar kawan tu kena siksa, baru dia pacak pelepah kurma. Maka kau pun kena dengar orang tu kena siksa, baru hantar pahala Quran. Selagi kau tak dengar, kau tak boleh hantar. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, yang pacak tu tangan Nabi, bukan tangan kita. Cuba orang mati, kita pergi pacak, tak ada apa-apa. Silap-silap mayat tu maki kita lagi, yang pacak apa ni. Tangan Nabi tu mukjizat. Tangan Nabi keluar air, itu mukjizat. Jari Nabi belah bulan, itu mukjizat. Bolehkah kita nak ikut? Tak boleh. Maka hadis ni, kata Imam Syafi'i, hadis mu'jizatul Rasul. Maka Imam Syafi'i tak setuju cara Imam Ahmad mengambil hujah dengan hadis ni. Tapi dengan saya bagi tahu, perbahasan ini semua adalah pada perkara yang tidak yang terbaik. Sebab yang terbaik cara Nabi. Macam mana diiring jenazah orang? Dengan doa. Selesai. Jadi kalau kita katalah nak buat juga, kena buat cara Imam Ahmad tadi. Adik-beradik masing-masing mak mati, duduk masing-masing buka Quran baca. Kita tadah tangan, ya Allah, mudah-mudahan kau sampaikanlah pahala ni dan membantulah mak aku. Amin. Tapi lebih tentu sampai daripada baca Quran apa dia? Doa. Doa ni confirm sampai sabit daripada ayat 10 surah Al-Hasyr. Bukan kata mak kita, doa sama-sama orang Islam sampai tak mana-mana. Ini ijma' ulama kata sampai. Datangan ya Allah, ampunkanlah dia dengan tawaduk, dengan merendah diri pada Allah sampai. Boleh baca nah. Jadi Ustaz, macam mana dia wujud tahlil di tempat kita ni? Adakah hanya berlaku di Malaysia atau di tempat negara lain juga? Asal tahlil wujud sudah berapa lama dah? Ya. Siapa yang bawa tahlil? Kenapa diwujudkan tahlil itu? Kalau dah berdasarnya kita tahu zaman Nabi tak ada. Kenapa dibuat? Untuk apa? InsyaAllah. Dia pun berat juga. Tapi sekadar yang saya boleh tahu, tak banyak yang kita tahu, banyak yang kita tak tahu lagi. Tahlil ni datang daripada Syiah Ismailiyah.
Ini saya tengok dengan mata kepala sendiri di Iraq. Kalimah yang wujud dalam tahlil tu, kita ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Lepas tu baru dia akan kata Al-Fatihah. Baru dia baca Fatihah, baca Qul Huwallah. Saya tanya dengan Syekh Syiah sendiri. Ini pengalaman saya. Saya tanya sendiri. Sebab di Malaysia kita duk buat ni. Bukan kata kita dengan saya lah buat sekali. Kita pun duk buat juga lagu tu, kita buat. Tapi saya tanyalah. Saya kata, Tuan Syekh, kami pun buat lagu dia juga. Dan dia pun baca ayat Quran macam kita juga. Cuma ada beberapa selawat dia selawat kepada Ali. Dia tak selawat macam kita. Tapi dia punya permulaan dia sama. Masa saya belajar dulu, Tuk Guru di pondok kata, bila kita kata ila hadratin Nabi bermakna tawassul. Tawassul ni apa dia? Tawassul ini kita seolah-olah meminta, kan? Ataupun bahasa kita ni macam minta supaya Allah memandang apa kita sebut itu, kerana dia pandang benda tu, dia makbulkan hajat kita. Kalau ikut kita ni, memang tak mana dia nak makbul doa kita dengan sembahyang lambat, dengan bangkit lambat, dengan sedekah penyegan. Tapi ada satu benda kita buat, kita harap Tuhan tengok benda tu, kerana benda tu baik, Allah terima kita. Ini nama dia tawassul. Tawassul ni wujud, dalam Quran dia wujud. Masa saya belajar dulu, dia kata kita bertawassul kepada Nabi. Artinya kita sebut nama Nabi, satu kerja kita buat, kita sebut nama Nabi, supaya Nabi tu Allah sayang. Kerana kita sebut nama Nabi, Allah pun terima amalan kita. Dia panggil tawassul. Dan saya faham yang tu. Bila saya pergi ke Iraq, Syiah nama dia Syiah Ismailiyah. Dia buat. Jadi saya tanya juga ke dia. Saya kata dekat dia, Syekh, kita buat ni macam mana sama? Kata Syiah dengan Sunnah ni dia musuh kan. Maksudnya kita tak tahu apa-apa lagi, kita hanya duk belajar. Dia pun jawab benda yang sama. Dia kata kepada kita, tawassul ila Rasulina. Kita sedang bertawassul pada Nabi kita. Wah, saya kata lagu tu kita serupa. Jadi Syiah dengan Sunnah ni tak payahlah duk kawat, duk kelai apa-apa. Kita memang sama, dia tawassul, kita tawassul. Bila saya masuk kelas syekh-syekh duk mengajar, syekh-syekh bagi tahu. Di antaranya syekh membaca tafsir Ibnu Kathir pada ayat 35 surah Al-Maidah. Di situ ada ayat berkenaan dengan tawassul. Syekh kata tawassul terbahagi pada dua. Satu tawassul yang masyru', satu yang mamnu'. Satu yang masyru' maksudnya tawassul yang agama suruh kita tawassul. Lagi satu mamnu'. Mamnu' maksudnya agama larang kita tawassul macam tu, salah. Maka Syekh pun bagi beberapa ayat Quran dan hadis. Di antaranya tawassul yang boleh kita buat dalam doa ni, nama-nama Allah. Allah kata walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah ni ada nama yang cantik-cantik. Bila kamu berdoa pada Allah, sebut nama cantik-cantik itu. Bila kau sebut nama Allah, Allah nak angkat doa kau naik ke langit. Maka kita bertawassul dengan nama Allah. Yang kedua, kita bertawassul dengan apa? Kita bertawassul dengan amal-amal saleh yang kita buat. Ini berdasarkan hadis Bukhari. 3 orang terperangkap dalam satu gua, mereka tak boleh keluar, mereka bertawassul dengan amal-amal baik. Kita baca, ya Allah, saya pernah tolong satu orang, dan memang ilmu di sisi hang hari itu saya tolong, saya ikhlas sangat tolong dia, ya Allah. Dan kalaulah hang catat perbuatan saya itu ikhlas, hang tolonglah angkat bebanan hidup saya. Saya bertawassul dengan amal baik saya. Ini ada dalam Bukhari. Yang ketiga, kita boleh bertawassul dengan orang hidup. Si Polan tu hidup, kita pergi jumpa dia, dia orang saleh. Kita kata, Tuan, saya minta Tuan tolong doa kepada Allah, saya ni ada masalah. Tuan tolong doa, Tuan ni orang baik-baik. Dia pun baca doa, ya Allah tolong